Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi bicara tajuk wudu. Kita masuk fardu wudu. Kita berhenti hari itu ni fardu wudu yang keempat. Fardu wudu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut. Menyapu sebahagian daripada kepala kita Imam Syafi'i walaupun selai rambut. Kita Imam Syafi'i yang ni mudah sikit lah. Setengah kitab lain bukan kata selai rambut, yang rambut sorat tu kena ujung pun tak apa dah. Tapi selalunya apabila kita sapu tak kenalah selai rambut. Beratus rambut lah kita ambil air, kita sapu di atas ubun. Sapu di atas ubun ni termasuk dalam sunat. Dia sebut ni wamsa'u biru'usikum. Sapulah kepala kamu tak mana pun tak apa, asalkan kawasan kepala. Habis ustaz kita duk sapu di ubun tu sunnah. Nabi sapu di ubun-ubun. Jadi kita sapu tak mana pun sah dah, hak fardu. Sebab dalam Al-Quran sebut wamsa'u biru'usikum. Sapulah kepala kamu. Jadi tahap mana kekuasaan kepala sah belaka. Cuma kita nak kesempurnaan wudu. Kita nak kesempurnaan wudu. Kalau boleh nanti kita akan masuk sunat-sunat wudu. Kalau boleh satu pun kita tak mau tinggal. Kerana kalau kita tinggal satu, kesempurnaan wudu dan juga kesempurnaan sembahyang dah tak sempurna dah. Kesempurnaan wudu dan juga kesempurnaan sembahyang dia kuranglah poin sikit. Orang lain dapat 100%, kita dapat 90. Kita dapat 80. Kalau kita dah lah hak semayang pun kita merata pergi. Dalam sembahyang tu pun kadang-kadang tak khusyuk dah.
Tolak. Tengok makan modal. Tengok makan modal. Walaupun kita sapu di mana pun sah, walaupun selai rambut, sebahagian kita kata walaupun selai rambut kena di ujung tu pun tak apa dah. Tapi tak berlakulah macam tu. Takkan kita nak ambil selai tu tak di ujung tu, tak lah. Orang kata ni minum yak ketum ni. Kita tak buatlah macam tu. Jadi kita sapu di ubun-ubun. Nanti kita akan jumpa nanti hadis Nabi sapu di ubun bertiga-tiga. Dah sapu di ubun tu sunat dah. Lepas tu sapu pula bertiga-tiga, sunat lagi. Sunat di atas sunat. Banyak dah. Sunat di atas sunat. Tu kadang-kadang kita kalau kita tinggal hak sunat tu kadang-kadang ganggu dalam ibadat sembahyang kita. Ganggu dalam ibadat sembahyang kita kalau kita tinggal hak benda-benda sunat, sama ada dalam wuduk ataupun dalam sembahyang, menyebabkan sembahyang kita dah tak khusyuk dah. Kuranglah kekhusyukan kita. Sampai dalam sembahyang nanti kita akan jumpa nanti, iaitu melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud. Kita agak-agak tengok mana sembahyang. Merata no. Orang lalu pun kita tengok. Orang lalu kita pun perhati tengok. Orang tu pun tengok kita pun hangguk pula. Kira orang lalu pun kita tengok. Walaupun sah sembahyang kita, hukumnya makruh. Kita buat melanggari benda-benda yang sunnah, jadi hukumnya makruh. Tu apabila kita tengok tempat sujud, nanti kita akan jumpa anak habaq kata kesempurnaan ni bermula daripada wuduk sampailah sembahyang kena jaga. Nanti esok ni contohnya kita sembahyang tengok tempat sujud, maksudnya kita tak perhatilah benda-benda lain. Ni duk perhati macam-macam. Dah dia pakai baju tulis. Tulis apa ni? Silap cekak. Weh, sakan dia ni. Silap rimau. Di baju tulis tu silap rimau. Dia ni tak boleh main-main ni. Orang tua ni silap rimau ni. Jadi kita duduk sembahyang pun duduk pergi merata dah. Sampai dia sebut nanti ni tengok tempat sujud. Biar tempat sujud yang kita nak sujud tu kalau boleh berwarna putih. Tak ada corak-corak. Sebab apa? Ganggu dah kalau ada corak-corak. Duk perhatikan sejadah macam salik ni. Walaupun kita tengok tempat sujud, tapi di sana ada corak-corak, iblis main macam salik ni, macam kepala babi ni. Dia tengok macam-macam tuan-tuan. Disebut di sini walaupun selai rambut sah dah wuduk kita. Tapi yang selalu yang ni tak selai lah, beratus helai. Ini hak bagi kita Imam Syafi'i, hak sapu ni lah maksudnya walaupun selai sah. Tapi kalau bagi pendapat Imam Hanafi 1/4. Agak-agak sembahyang kita tadi kalau kita tak sampai pada 1/4 sapu kepala, agak-agak sembahyang maghrib sah tak kita tadi? Tu pun ada hati tanya lagi ustaz. Nak tanya ustaz, saya ni dok buat bini main masjid. Boleh tak saya taklid pada Imam Hanafi sentuh tak batal? Hang wuduk pun tak sah dah. Bukan kata sentuh bini. Kita ni kalau Imam Hanafi tengok wuduk pun tak sah dah. Imam Hanafi 1/4 kepala. Belum lagi Imam Malik. Imam Malik seluruh kepala. Jaga sakan lah. Kalau Imam Malik seluruh kepala. Kita seluruh kepala adalah sunat. Tu kita buat juga. Tu kita buat juga. Walaupun kita kata selesa dah, tapi kita buat juga sunat, iaitu menyapu seluruh kepala. Nanti kita akan jumpa. Walaupun surat pun sah dah, tapi dah kita buat juga kesempurnaan dengan dalil-dalilnya. Sebab apa? Hak mereka pun ada dalilnya. Nabi suruh sapu sekalian kepala. Kerana apa? Tu Nabi kata hendaklah kamu basuh, hendaklah melebihkan basuhan ketika berwuduk, iaitu tangan hingga ke lengan, kaki hingga ke betis, dan menyapu seluruh kepala.
Hak Imam Malik fardu tu wajib tu. Depa tengok kita tak sah dah sembahyang geng-geng ni. Sebab apa kita selai pun sah dah, tapi kita ada yang hak berat, ada yang ringan. Depa contohnya ada yang hak benda yang hak depa buat tu ada yang berat. Contohnya apa? Sembahyang berjemaah hukumnya wajib kita fardu kifayah. Kita buat orang lain tak payah. Kan macam manakah? Kita buat orang tak payah. Orang baca macam tu, fardu kifayah, hangpa buat kami tak payah. Baik. Selama ia berada di sempadan kepala, selai rambut, semana-mana rambut tu berada di, walaupun selai tu dia tak kata sapulah rambut kamu, dia kata sapulah kepala kamu. Wamsau biruusikum, sapulah kepala kamu. Bayangkan kalau Allah kata sapulah rambut kamu, bayangkan kalau orang tak ada rambut agak-agak macam mana? Jenuh pening you know? Allah kata wamsahu biruusikum, sapulah kepala kamu. Kalau Allah kata sapulah rambut kamu, agak-agak orang yang tak ada rambut pening tak? Jenuh pening jenuh pening. Jadi sapulah tak mana pun tak apa, asalkan rambut yang kita sapu tu, kepala sapu tu kawasan kepala. Tetapi kita alhamdulillah kita sapu di ubun-ubun. Kerana apa? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi, maka kita pun buatlah, kita pun sapulah di ubun-ubun. Tak mana ubun-ubun? Kalau budak-budak tu ada nyuk-nyuk tu, ni ubun-ubun ni. Kita sapu tu. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, dan sapulah kepala-kepala kamu. Wamsa'u biruusikum, dan sapulah kepala kamu. Baik. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan baginda menyapu ubun. Ini hak kata dalil ni. Hak kita sapu di ubun-ubun tu. Bukan wajib ni. Perbuatan Nabi sapu di ubun-ubun. Jadi perbuatan hak menyapu di ubun-ubun tu adalah perbuatan sunat. Ni kita buat alhamdulillah lah. Kita ni insya-Allah lah jarang kita jumpa orang sapu di belakang, jarang. Ataupun satu lagi benda yang sunat kita tak jarang tinggal di kita di Malaysia, iaitu membasuh telinga. Jarang kalau tak basuh telinga, kalau Tok Imam kita tengok Tok Imam tak basuh telinga, itu memang kita tak ikut memang tak sah dah kalau kita lah. Kita menganggapkan bahawa telinga tu adalah fardu wuduk, dan kan dia adalah sunat. Ini insya-Allah lah telinga sapu di ubun-ubun, insya-Allah yang ni kita ikut sunnah. Yang jarang kita buat kadang-kadang apa? Berkomor-komor, memasuk air dalam hidung. Ini jarang-jarang. Menyelati jari-jari ini jarang. Kita boleh jangan tinggal walaupun satu hak benar sunnah. Kerana apa ni? Kita nak sebut ni penyempurnaan. Kita nak sebuat semua sebab sebentar lagi ni kita nak menghadap siapa? Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik, tak mau tinggal satu pun. Macam mana kita nak pergi interview, stoking pakai dah agak-agak. Tak pakai stoking nampak sangat Pakai stoking, lepas tu apa? Pakai baju pula di iron. Baju tu iron lagi, baju dah baru dah iron lagi. Pakai pula buh dalam pula, pakai tali pinggang pula. Tak buh tali pinggang pun tak loneh pun, ketat dah luar tu, buh lagi tali pinggang. Pakai pula stoking, pakai pula kasut pula dikit. Kemas nak pi menghadap kita nak pi kerja, kita nak pi interview, nak menghadap bos dan sebagainya. Ini kita nak menghadap siapa? Wajhtu wajillazi fataras sama wa tiwal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau boleh jangan tinggal.
Tinggal rugi nak, rugi tuan-tuan. Orang lain dapat 100%, kita dapat sikit, rugi kita. Di akhirat besok masing-masing menyesal. Di akhirat besok menyesal. Sebab apa kita tak buat? Sebab nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran ni, walaupun kita ganjaran ni kita ilmu fiqh, kita ni baru peringkat awam-awam, tak apa, tak salah pun. Nak pahala, nak syurga, tak salah, kita orang awam. Bukan kalau ilmu tasawuf dia bukan nak pahala, dia bukan nak syurga, dia buat kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah dia buat. Tapi kita ni peringkat awam-awam, dijanji dengan syurga, dijanji dengan pahala, kita buat kesempurnaan dalam ibadat kita. Baik. Dia kata baginda menyapu ubun-ubunnya dan menyapu di atas kain serban kepalanya. Menyapu di ubun-ubun dan menyapu di atas serban. Ini juga kita akan jumpa nanti ni tentang bab Al-Jabair. Kita baca dah hari tu ni Al-Jabair Al-Asaib. Dulu ni kita bacalah tentang sapuan di atas balutan, serban dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi sapu di ubun-ubun. Sekiranya dia membasuh kepalanya atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapu, maka adalah haruslah. Jadi kita dah buatlah alhamdulillah sebahagian kita sapu 1/4. Ataupun kita buat hak sunnah nanti kita akan jumpa, iaitu menyapu seluruh kepala kita. Ambil ayat letak di kepala kita ni, kita pun sapu, tarik mai belakang, lepas tu buat mai pula depan sekali. Teluk pula ayat, abuh di depan ni, tarik mai belakang, lepas tu buat mai depan. Celuk yang kedua, sapu di bahagian atas ni, buat mai belakang, lepas tu tarik ke depan. Disebut dalam satu hadis, orang yang berbuat demikian diampunkan dosanya banyak rambut di kepala. Banyak dah? Banyak. Banyaklah dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun. Di mana kita sebut hadis sebelum ni, Nabi kata di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Nabi tanya sahabat-sahabat, sebab sahabat ni nak abang kata ayat tak ada yang kita sebut dulu ni. Zaman Nabi bukan ada ayat macam kita. Kalau tanya kita ni pun kita jawab bersih 5 kali mandi. Tambah-tambah tanya dekat sahabat-sahabat yang kadang-kadang seminggu baru mandi, kadang-kadang 2-3 hari baru mandi sekali. Sedangkan nak berwuduk pun tak ada ayat yang kita sebut. Nanti kita akan sebut sunat-sunat wuduk. Nabi tanya kat sahabat Nabi, adakah di kalangan kamu ni ada siapa yang ada ayat? Ada seorang sahabat wak mai bekas ada ayat sedikit, wak mai bekas tak depan Nabi. Nabi celuk tangan yang mulia Nabi dalam bekas tu seraya bersabda, mulakan wuduk kamu dengan bismillah. Maka keluar ni kok celah-celah jari Nabi, ayat ni keluar kok celah-celah jari Nabi, sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Banyak ada ayat. Itu mukjizat lah. Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali, ada dah kotoran? Tak ada. Umpama kamu berwuduk, lepas tu kamu semayang, seolah-olah kamu ni tak ada dosa dengan Allah. Ni macam kita main semayang ni tuan-tuan, kita dosa tak ada dah. Sebab apa? Dalam semayang tu sendiri, lepas semayang pun kita astaghfirullah. Hak tadi ni dengan kita berwuduk dosa-dosa kecil kita langkah mai ni Allah ampun dosa-dosa kecil kita. Setiap amalan-amalan tu Allah ampun dosa kita. Lepas semayang kita astaghfirullahalazim, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa besar kita. Seolah-olah kita ni tak ada dosa. Seolah-olah macam kita ni tak ada dosa lah. Kalau mati pun syurga. Tu Nabi kata orang yang lepas semayang, dia membaca ayat kursi, jarak dia dengan syurga, mati ya. Mati syurga tu kan. Sebab apa? Tak ada dosa dah kita. Cuma kita taubat ni taubat sungguh-sungguh lah, bukan main-main.
Taubat sungguh-sungguh. Habis ustaz lepas ni buat pula. Hari ni kita taubat sungguh-sungguh. Esok lusa kita tak tahu lagi. Syaitan ni dia bukan kira siapa, dia bukan kira tok imam, dia bukan kira ustaz, dia bukan kira tok guru. Hak kita ni dia hantar main perebek pun kalah dah. Syaitan tu kerja dia. Hari ni kita taubat menangis-nangis sungguh-sungguh pun 2-3 hari dia main pula, dia kacau pula nak bagi dia dosa pula. Tu kerja dia. Macam mana saya duk sebut selalu sebelum ni, kalau depan kita tu, depan ni, depan kampung, depan taman kita dekat Petronas tu kita buat gerbang besar. Kami penduduk Taman Kenari, tamu syaitan masuk kampung kami agak-agak, dia kata apa? Kita buat banner besar tu, pintu gerbang besar tu depan tu. Kita tulis di papan gerbang tu, kami penduduk di Taman Kenari, tamu syaitan masuk kampung kami. Agak-agak apa? Dia gelak. Dia kata ikut aku ada surat tauliah, hangpa nak tahu tak? Dia kata aku dah tauliah ni. Aku dah tauliah, aku minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Aku nak bawa anak cucu Nabi Adam semuanya masuk dalam api neraka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Tu kerja dia. Hari ni kita taubat sungguh-sungguh, esok kita buat tu, itu kerja dia. Duk main duk esok tu Nabi kita duk doa selalu, ya muqallibal qulub tu, yang hati ni duk bolak balik. Hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang hati kita. Yang duk bolak balik ni saat nak buat baik, saat nak buat jahat, saat dia duk bolak balik. Dia bukan kira siapa. Hak besar sikit dia hantar main besar sikit tuan-tuan. Hak besar sikit dia hantar kopra, lagi besar dia hantar pegawai, lagi besar dia hantar kapten. Kita hantar perebek pun kalah dah. Hantar perebek pun pi dah, likuk dah kita. Baik. Sekiranya ia membasuh kepalanya atau sebahagian sebagai ganti kepada menyapu, maka adalah harus. Ubun-ubun kepala ialah bahagian depan kepala ni, ubun-ubun ni hak kita sebut tadi ni, dan ia adalah satu bahagian daripada lah ni. Ubun-ubun ni lah hak kita selalunya betul lah kita buat ni, kita ambil ayat sapu di ubun. Hak ni hak sunat sapu di ubun, sunat dah, tapi kita dapat pahala sunat lagi, kita sapu sekalian sekali termasuk ubun-ubun. Ambil ayat macam tadi ni, tak ni kita pun sapu mai belakang, buat mai depan, lagi dapat pahala. Sebab apa Nabi kata di akhirat besok kamu akan dibangkit besok dalam keadaan muka kamu bercahaya, tangan kamu bercahaya, kaki kamu bercahaya, maka hendaklah kamu melebihkan basuhan ketika berwuduk, iaitu tangan hingga ke lengan, sapu sekalian kepala, dan kaki hingga ke betih. Lebih sikit tak apa. Cuma lebih pun jangan bazir lah. Kita dulu tengok almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz ambil wuduk dah. Tengok tuan-tuan, kalah kata. Dia buka paik tuan-tuan, dia buka paik, dia letak tangan ni penuh tangan kanan dia tutup paik. Dia basuh muka dah. Paik, buka pelan lah, buka pelan, buh dalam tangan dia, penuh tangan tutup tuan-tuan. Basuh muka. Kita buat yang tu agak-agak. Kita jadi sungai paik dah. Lagi tak buka. Jaga tuan-tuan, kalau hak kita sendiri hukumnya makruh kalau kita membazir. Tapi kalau hak wakaf kadang-kadang boleh jadi haram. Tu kadang-kadang semayang kita tu sebut dengan inna mumbaziri lakana ikhwan. Hak mula-mula pun kita ikut syaitan dah. Berwuduk tadi pun kita ikut syaitan dah. Mai semayang kan, dia gelak tadi pun tepuk tangan dah. Ni kawanku dah semayang pun. Sehingga nanti kita nak semayang nanti ketika dengan iqamat ni tidak ada urusan lain selain kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita masuk bab iqamah tadi ni, dengar saja iqamah tidak ada urusan lah melainkan kita nak semayang, tak ada nak panggil orang mai duk ni mai. Hukumnya makruh. Siapa yang tugas tu bukan kita, tugas tu adalah imam. Tugas imam. Betulkan rapat dak lah. Tak boleh rapat. Tanu kosong tu imam, itu tugas imam. Tugas kita
kita bersedia untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, tidak ada urusan lain dah. Walaupun dalam keadaan kita nak panggil ni kosong, bukan urusan kita dah. Urusan siapa? Urusan tu imam. Kita hanya bersedia kita nak semayang. Ni kita berwuduk, kalau ikut tengok tok guru ambil wuduk, dia buka pelan, dia buh ni, basuh muka. Tutup pula ni, tutup, lepas tu buka pula. Nabi kata walaupun kamu berwuduk dalam sungai sekalipun jangan kamu bazir. Macam mana nak bazir sungai? Kayak kuat. Walaupun kamu berwuduk dalam sungai sekalipun jangan, kita nak bayang macam dalam sungai. Nak bazir macam dalam sungai, ayak je terus, ayak banyak. Nak apa kata membazir, walaupun dalam sungai pun tak boleh nak bazir. Kita tuan-tuan, rumah kita insya-Allah kita jaga apa-apa. Tak jaga bil tinggi kalau tapi bukan sini lah cerita dah. Cerita di Afrika tu. Sini okey. Bakat buka pelan belakang. Awal-awal pun syaitan tepuk tangan dah. Inna mumbaziri lakana ikhwan syayatin. Saudara syaitan Allah Nabi kita orang bazir. Sahabat tu Nabi berwuduk dengan apa? Secupak air. Nabi mandi wajib dengan segantang air. Hak kita yang ada air sederhana. Kita yang ada ayat kita guna sederhana, tak lebih tak kurang. Tak lebih dan tak kurang. Jangan kita bakhil sangat dan jangan kita berlebih-lebih. Baik. Memadai menyapu di atasnya adalah dalil yang menunjukkan bahawa menyapu satu juzuk daripada kepala itu dah yang dituntut, dan maksud menyapu kepala itu akan berhasil diterima dengan disapu mana-mana bahagian kepala. Dan mana tak apalah, semua yang ni kita nak sebut tadi ni yang campur dengan hak sunnah, hak perbuatan Nabi. Hak perbuatan Nabi, Nabi sapu di ubun, dan Nabi mana sebut juga menyempurnakan sapu sekalian kepala. Sapu sekalian kepala. Di hak mana kita ni kita boleh mula, kita beramal lah. Kita ni dapat, bukan kata nak tunggu dapat 10 ilmu, kita dapat satu ilmu terus kita amal. Dapat satu ilmu, kita mendengar jangan ambil banyak-banyak. Satu-satu saya duk sebut di mana-mana macam tu lah tuan-tuan puan-puan muslim semua. Dapat satu ilmu terus kita amal. Benda yang kita amal, walaupun satu ilmu kita istiqamah dengan satu amalan kita buat tu, lebih baik daripada 1000 karamah. Hak beramal tu penting. Mengaji kadang-kadang semua orang tahu tapi dia tidak beramal. Hak jenis ni kita duk sebut selalu Allah Subhanahu Wa Taala benci sangat. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu berkata sesuatu yang kamu tak buat. Kebencian yang amat sangat, kata Allah, orang yang berkata sesuatu tapi dia tak buat. Tambah-tambah ada mengajak ni, oi sembang mengajak kemah. Kalau dia tak buat, kena di akhirat esok ni. Di akhirat besok ni dia akan kenalah. Sama juga kita mengaji, walaupun kita semalam dapat satu ilmu, contohnya maling tentang bab menyapu, terus kita beramal dengan kita buat hak benda, hak sapu kita buat lah. Kita buat hak benda-benda yang hak di sunnah, hak benda yang hak perbuatan Nabi. Walaupun satu, bayangkan satu kita buat, kita amal, kita menepati apa yang Nabi buat, dapat tak pahala sunnah? Hak tak dapat pahala sunnahnya kita buat tu pakai taklid ikut orang. Pakai ikut orang buat. Nanti kita akan jumpa esok ni contohnya taklid kita. Pendapat Ibn Hajar tak dapat nak beza, ataupun sebut dengan Imam Rafi'i pun sebut juga. Tak dapat beza yang mana hak rukun, hak mana yang sunat semayangnya tidak sah. Tak dapat nak bezakan yang mana rukun, yang mana sunat semayangnya tak sah. Nak abang kata apa? Walaupun kita buat tu betul, walaupun kita baca Fatihah, orang tanya Fatihah tu apa? Dia rasa macam sunat abad ke?
Kita pun tak tahu lagi. Semayang puluh-puluh tahun tapi tak boleh nak beza lagi. Yang mana rukun, yang mana sunat. Yang mana rukun kauli, yang mana rukun fi'li, yang mana rukun qalbi. Tak boleh nak beza lagi. Kadang-kadang angkat okey dah, tangan angkat tu sunat. Hak rukunnya, hak rukun kaulinya Allahu Akbar. Angkat tapi tak bunyi apa. Kita ketahui tak bunyi Allahu Akbar. Dia kata sebut dalam hati. Hak Allahu Akbar tu rukun apa? Rukun kauli. Tu dalam satu masa kita akan jumpa nanti. Dalam satu masa dia ada 3 rukun. Berdiri rukun disebut dengan rukun fi'li, perbuatan. Berdiri bagi berkuasa. Lepas tu rukun qalbi, niat dalam satu masa. Berdiri tu masa nak niat ketika berdiri. Takbir itu ihram rukun kauli ketika mana? Ketika berdiri. Dalam satu masa kita Allahu Akbar masa berdiri, masa Allah kita niat, dia ada tiga rukun. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ni tak boleh nak beza. Hak rukun kauli pun kita kena bagi hak rukun kauli. Dia ada sebutan-sebutan. Kalau siratal ladzi, jangan siratal lazi. Kalau zat tu kita tuan-tuan hak semayang ni kalau boleh sini tak apalah. Kita tempat lain tu. Kalau boleh tuan-tuan pi jumpa imam, pi jumpa ustaz, pi baca depan dia Fatihah. Sekurang-kurangnya sebagai penyaksian kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Pi jumpa tu imam. Pi jumpa tu imam. Kita tuan-tuan pi jumpa guru-guru tuan, ada ustaz-ustaz mai mengajar, kita pi ustaz dengar ustaz saya baca. Saya malu ustaz nak dengar ustaz baca. Ustaz nak dengar sebagai saksi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa kita betul tapi rupanya tak betul. Pi jumpa imam, pi jumpa ustaz, ni saya nak baca Fatihah ni, tengok betul tak betul. Kalau dia kata ni boleh jadi imam ni, okey dah tuan-tuan. Dia kata ni boleh jadi imam dah ni, pi jumpa imam kita, ustaz kita, tuan-tuan imam kita, pi jumpa dia. Baca Fatihah tengok mulut dia, tengok keluaran macam mana. Kadang-kadang kita tak sebut huruf, tak bagi hak huruf pun tak sah dah sembahyang kita. Contohlah kita semayang mula-mula Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dengar okey dah. Rupanya ba tak sebut. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi salam. Tak sebut Assalam. Dia kena tuan-tuan. Tapi esok kita masuk tajuk tu saya tak suruhlah tuan-tuan baca, satgi tak mai tuan-tuan. Di tuan-tuan kena pergi jumpa sendiri. Saat kita bulan depan kita kata nak masuk tajuk bab rukun semayang, rukun kauli, saya nak minta tuan-tuan baca seorang-seorang, takut tuan-tuan tak main. Bukan kata tak reti takut orang gelak dia tahu Ustaz. Saya tak suruhlah baca. Tapi tuan-tuan lah kena pergi jumpa Tok Imam. Ni Tok Imam, jumpa seorang-seorang taklah madu sangat pergi jumpa dia. Ni saya nak baca Fatihah sekurang-kurangnya walaupun kita dah reti dah, sekurang-kurangnya sebagai bukti penyaksian kita di mahkamah Allah Taala, aku beribadat ni, aku dah terima ni. Baca Fatihah daripada siapa? Tok Imam. Sebab apa? Sebab Tok Imam tu akan baca depan mufti, akan dibaca depan timbalan mufti. Macam ni ada kuliah-kuliah ni tuan-tuan. Bukan dalam keadaan kena mai kuliah, boleh kuliah macam ni. Sebelum nak mai kuliah ni nak kena pergi menghadap Tok Mufti. Sebelum nak mai kuliah nak kena menghadap timbalan Tok Mufti, nak kena ambil tauliah, nak kena baca depan-depan dia. Betul ke tak betul? Dia suruh kita baca bukan kitab ni tuan-tuan tu, kitab-kitab lama tu. Selagi mana dia tak suruh berhenti, kita kena baca depan dia. 4-5 orang depan tu ahli majlis fatwa, timbalan mufti dan sebagainya. Baca depan dia, selagi mana dia tak suruh berhenti, baca. Lepas dia suruh kata, berhenti ustaz mengajak, ustaz hurai macam mana ustaz duk mengajak depan depa. Suruh baca Fatihah. Sekurang-kurangnya kita ada penyaksian kita. Dulu ya Allah, saya baca Fatihah di depan mufti, saya baca Fatihah depan ahli majlis. Sekurang-kurangnya ada penyaksian. Sama juga dengan kita di tempat kita, siapa ketua kita?
imam kita. Pergi jumpa dia. Dengan malu nak malu apa? Imam kita nak malu apa? Imam kita tak salah malu lah. Baik. Sambung lagi. Isyak ke apa? Tak masuk ke? Tak masuk ke? Kita ambil satu no. Yang kelima, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan kaki-kaki kamu hingga ke buku lali wa arjulakum ilal ka'bah. Wa arjulakum ilal ka'bah. Dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Buku lali ialah tulang yang timbul berbonggol daripada setiap belah kaki yang berupa pemisah sendi antara kaki. Ini kita tahulah, itu sempadan dia. Sempadannya sampai buku lali itu sempadan fardu wuduk. Tu hak kita sebut tadi ni sunat ialah kita basuh sampai ke betis. Itu hak sunnah. Tapi hak sempadannya buku lali itu adalah fardu wuduk. Jadi kita basuh biar sampai ke betis. Dalil ialah sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum ini. Dan di dalam disebut sehingga sampai ke betis. Ini hak sunnah dah. Sampai basuh ke betis. Ke betis. Dan ini hak kena jaga-jaga hak ni. Hak ni kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang nak tegur pun sakan juga dia. Hak ni kadang-kadang tengok nak tegur dia pun lebih tua daripada kita. Dia pun sakan juga. Tak tahulah kita pun tak tahulah nak tegur tak berani. Ni kena jaga. Dan wajib meratakan basuhan kedua-dua kaki dan tidak boleh tertinggal sedikit pun walaupun satu tempat di kuku dan di bawah kuku. Yang kadang-kadang tengok tuan-tuan kuku lah sampai mekekok kuku dia tu. Tak payah duk simpan lah. Kalau kita simpan menyebabkan wuduk kita tak sah, simpan tu hukumnya berdosa. Dah kalau wuduk tak sah tak apa lagi tu. Kalau hak mandi wajib tak sah. Kalau mandi wajib tak sah, basuh muka pun tak sah, basuh tangan pun tak sah, sapu kepala pun tak sah. Wuduk tak sah awal-awal lagi. Kalau hak mandi wajib tak sah. Sebab apa? Mandi wajib yang kita dah sebut dah sebelum ni itibari kepada seluruh badan walaupun anggota yang paling kecil tak kena. Kalau wuduk dia ada anggota tertentu, sapu kepala, basuh tangan, basuh muka, kaki, 4 anggota tu yang kena basuh. Tapi kalau mandi wajib seluruh badan kita tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Bayangkan kalau mandi wajib bawah kuku tak kena air, macam mana agak-agak? Tak sah mandi wajib kita wuduk. Wuduk awal-awal lingkup dah lah, awal-awal rosak dah lah, mandi wajib tak sah. Mayang tak sah, haji pun tak sah. Sebab apa? Syarat tawaf nak kena suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Nampak macam tak ada apa pun wuduk ni, rupa-rupanya jaga. Jadi balik malam ni memanglah sadu saya duk sebut mana-mana pun, memang kalau kuku tangan insya-Allah mudah kita potong, kuku kaki payah kita nak potong. Macam mana nak buat? Suruh isteri kita potong. Beli hak, selalu saya pesan, beli jangan hak kecil tu, beli hak besar. Mahal, bukan nak beli selalu, bukan tiap-tiap minggu beli macam beli ikan tu. Setahun sekali, 2 tahun sekali beli hak panjang tu, beli. Potong berbunyi gedegung. Bapa tebal dah. Suruh bini kita potong. Ustaz, bini saya tak ada Ustaz suruh anak potong. Anak pun tak ada Ustaz nikah seorang lagi. Nikah lagi lah. Ni kena jaga tuan-tuan ni, jangan kena apa dia menyebabkan wuduk ni.
Walaupun satu tempat di kuku ataupun di bawah kuku. Jagalah tambah-tambah di bawah kuku tu ada pula kotoran-kotoran. Dah kotoran tu pula najis pula. Dah lah apa? Kena kan syarat je apa? Suci daripada najis daripada apa? Badan, suci daripada pakaian, suci pada tempat yang kita nak letakkan ketika sembahyang. Kalau badan kita tu ada najis, sembahyang pun sah walaupun berwudu. Jadi potong balik, mana potong tu bagi nampak, selalu saya sebut, potong bagi nampak isi. Isi duk di atas, kuku duk di bawah. Mayat dah. Bagaimana kedua tangan sebut ni? Jadi kita ingat kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah kita akan sambung yang ke-6, iaitu tertib. Nanti kita berhenti tantu. Jenazah pun namai dah. Wallahu a'lam. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.